Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjemaah tadi. Mudah-mudahan insya nanti berjemaah juga. Besok pagi subuh berjemaah lagi. Zuhur besok berjemaah lagi sampai kita padam. Kita tidak meninggalkan solat berjemaah. Karena orang yang sentiasa mengerjakan solat berjemaah itu, dia akan dapat 5 fadilatnya. 5 fadilat bagi mereka-mereka yang melazimkan solat berjemaah. Lebih-lebih lagi orang lelaki. Kerana lelaki ni hukumnya fardu kifayah. Yang perempuan sunat. Kelebihan yang pertama, dilapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah dalam hidup dia. Tak ada banyak masalah kesihatan. Masalah ada tapi tak banyak. Tidak ada banyak tidak ada banyak kelemahan. Kesihatan, tak ada masalah banyak. Tak ada masalah ekonomi, tak ada masalah disiplin anak-anak dan keluarga. Jadi lapang hidupnya, senang, dia akan kembali senang. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Siksa kubur ada 4, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit sampai kiamat. Nama Ibn Qun kita dengarnya Sujahul Aqra' namanya. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur ini. Itu siksa kubur, 4 siksa kubur. Yang mana lalu nahor, cakap apa? Yang mana lalu nanggung? Jadi kalau tak lalu, sentiasalah kita berjemaah. InsyaAllah lepas itu, tak akan kena siksa kubur. Yang kedua, yang ketiga, dia dapat kitab amal dengan tangan kanannya. Itu tanda bahagia tu. Kerana Allah janji, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kata Allah, barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya cincai je. Mereka cek cincai je. Tanya gitu je. Yang kita keluar dari Taubah kan. Kalau orang yang hisab yang ringan tu, custom tu cek ringan je. Tanya-tanya gitu je. Tak ada serongkok bag dan sebagainya. Ini orang tu ke. Hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan mereka akan pergi kepada keluarga dengan penuh kegembiraan. Masrura artinya bahagia, gembira, seronok. Ya, paling menyeronokkan, paling membahagiakan, paling diidam-idamkan ialah kalau kita, isteri kita,
anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Bukan semua dapat ni, ada yang tak dapat. Rasul-rasul pun ada yang tak dapat. Nabi Nuh isteri tak dapat. Anak-anak ada yang tak dapat. Nabi Lot isteri tak dapat. Rasul tu tak dapat juga. Kalau kita dapat, itulah yang paling membahagiakan. Itu dapat kita amal dengan tangan kanan. Yang keempat, meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Seperti kilat menyambar. Tanda kilat. Siapa tanda kanan? Orang yang melazimkan berjemaah, dia akan meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Mana tempat dia berjemaah, itulah jadi kenderaan dia melalui titi siratal mustaqim. Sedangkan titi siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Dia boleh lepas kerana dia ada kenderaan. Dibandingkan oleh Rasulullah sebagai orang menyeberangi laut. Kalau nak lepas mesti ada perahu. Perahu itulah yang menjadi kenderaan dia. Meniti siratal mustaqim. Yang keempat, yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek. Masuk syurga. 5 fadilat mereka yang melazimkan berjemaah. Jangan seorang-seorang sembahyang di rumah. Berjemaahlah. 5 kali sehari. Yang wajib-wajib. Yang sunat di rumah. Yang sunat itu di rumah. Yang wajib sembahyang berjemaah bersama-sama ya. Mudah-mudahan ini mendorongkan kita supaya menghabisi saki-baki umur kita ni dengan melazimi sembahyang berjemaah ya. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya zuhud, masih lagi cerita tentang zuhud. Kita masih lagi menceritakan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Penutupnya ni dah habis sifat mahmudah ni, jadi wali dah semuanya. Kita dah bicara sifat mazmumah, sifat-sifat yang kecil dah bicara dulu dah. Itu namanya takhalli. Sekarang ni kita membicarakan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang dipuji, sifat-sifat yang diwajib untuk kita memilikinya. Itu namanya sifat mahmudah. Itu namanya takhalli. Mulai tadi takhalli, ceritakan sifat-sifat yang dikeji. Kemudian takhalli, sifat yang dipuji. Bila ada takhalli dan takhalli, barulah Allah anugerahkan tajalli. Tajalli itu rasa hati. Namanya tajalli. Terasa di hati kebesaran Allah Ta'ala. Terasa di hati Allah Maha melihat. Terasa di hati Allah Maha mendengar. Terasa di hati Allah Maha berkuasa dan sebagainya. Itu namanya tajalli. Jadi 3 proses tu. Yang pertama takhalli, yang kedua takhalli, yang ketiga tajalli. Jadi untuk malam ni kita sambung lagi sifat yang 3. Sifat yang 3 yang dipuji ialah zuhud. Sifatnya apa? Zuhud. Yang 3 ya. Bab yang 3 pada menyatakan zuhud. Apa itu zuhud? Sudah kita bacakan bulan surah ni. Apa itu zuhud? Tidak loba kepada dunia melainkan yang diperlukannya saja ya. Itu zuhud. Tidak kemaruk dengan dunia, tak ada rebut dunia ya. Tak ada tamak dengan dunia. Itu zuhud ya. Kecuali yang diperlukannya. Yang perlu dia ambil lah. Makan perlu dia makan. Rumah tempat perlu dia ambil, dia sediakan rumah untuk diri dia dan sebagainya. Itu namanya zuhud. Dah kita baca separuh dahulunya. Untuk malam ni kita sambung lagi membaca tentang bab zuhud ni. Adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu, kerana firman Allah. Bila dia ada ilmu, dia akan zuhud ya. Dia nak ada ilmu tu. Seperti firman Allah. Apa kata Allah? Adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu, nak tahu. Kerana Allah khabar. Zuhud tu Allah suruh. Apa kata Allah? Wa qala allazina utul ilma wailakum. Wa qala allazina utul ilma wailakum. Sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Sekali lagi. Wa qala allazina utul ilma wailakum.
Wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Surah Al-Qasas ayat 80. Yang lainnya, dan berkata oleh mereka itu, yang diberikan akan ilmu, pokoknya ada ilmu tu. Apa kata dia? Celaka kamu katanya. Ngati diri dia, celaka kamu katanya. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal, dia akan amal yang soleh. Ya. Pahala dari Allah itu lebih baik daripada dunia ni. Zuhud ni artinya mengambil dunia hanya keperluan saja. Dunia ni tidak memberi banyak faedah bagi diri dia. Ada orang zuhud, tak ada kemaruk dengan dunia, tak ada tamak dengan dunia, tak ada rasa tak cukup aja. Ada orang zuhud. Jadi dia berkata dunia ni, dia dah ada ilmu. Orang ilmu tu akan melaknat dunia ni, menganat diri dia. Wail tu masuk neraka wail. Wa qala allazina utul ilm, berkata mereka yang ada ilmu, wailakum, binasalah kamu semua yang gilakan dunia tu. Wailakum sawabullah, bahawa sawabullah tu pahala dari Allah, khairul liman, lebih baik daripada liman amana wa amila sholihan. Lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Apa itu beriman? Percaya betul. Percayakan rukun iman yang 6 tu. Itu yang tak ada celaka, tak ada binasa, tak ada masuk dalam wail. Bahagialah dia kalau dia beriman. Percaya betul-betul 100% dengan rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab-kitab, percayakan hari kiamat, dan percayakan qadar dan qada. Kalau betul-betul percaya tu, orang beriman tu 100%. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Kita dah ngaji tauhid dulu ni. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. 100%. Yakin betul-betul. Amal soleh artinya, kalau dia beriman dia tak cukup, mesti beramal soleh. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Sembahyang cara Islam, pakaian cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, ekonomi cara Islam, berjuang cara Islam, mendidik keluarga cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima, Tuhan tolak, Tuhan reject. Tahu Allah khabar dalam surah Ali Imran ayat 85, apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Jadi itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, itulah dia dapat lagi baik ganjarannya daripada dunia. Celaka kamu nakkan dunia, sedangkan pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Itu surah Al-Qasas ayat 80 tadi. Itu ayat Qurannya. Membuktikan bahawa pahala di akhirat esok lebih baik daripada dunia ni. Pahala di sisi Allah lebih berguna, lebih bermanfaat daripada dunia ni. Dan di sisi, sedangkan dunia di sisi Allah tak ada apa faedahnya, tak ada nilai di sisi Allah Taala dunia ni. Ayat Quran apa tu? Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah. Jadi kena zuhud dengan dunia ni. Bukan tolak dunia, zuhud dengan dunia. Ambil yang perlu saja. Bukan tolak dunia. Dunia ni perlu juga. Yang tolak semua dunia dan sampah tak ada. Tak ada macam mana nak beribadat. Kalau duit sekupang tak ada, macam mana nak zakat. Dalam bank RM1 pun tak ada, macam mana nak pergi haji? Dia nak berdua je, nak harta je. Jadi nak bersedekah, nak berzakat, nak naik haji dan sebagainya.
Masjid ni tidak je perlukan dana untuk nak menjalankan aktiviti-aktiviti. Yang salahnya kemaruk pada dunia. Kepentingan diri itu diutamakan daripada kepentingan agama. Itu yang salah tu. Dunia ni bukan dilaknat dah. Dunia ni beruntung bagi mereka-mereka yang menggunakan dunia dengan baik. Allah mensuruh, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Tiap minggu baca di imam. Apabila kamu setelah selesai mengerjakan sembahyang, hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi ini. Tuntut oleh kamu akan rezeki dari Allah. Tapi ingat, wazkurullaha katsira. Ingat kamu dengan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Jangan lupakan syariat Allah, ya. Ini dia. Ini apa? Dunia ni. Bukan dia dilaknat dah, ya. Cuma kita kena kendalikan dunia itu dengan sebaik-baik yang kita mampu, ya. Itu faedahnya. Nak ada ilmu tu. Kalau tak ada ilmu, dia tahu. Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Ilmu tu tahu bahawa dunia ni mesti dikenalikan dengan sebaik-baiknya, dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu ada beberapa pangkat. Ini kita nak tahu. Kalau dia nak zuhud, ada pangkatnya, ada kategorinya. Ilmu itu nak ada. Pangkat yang pertama bahawa zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada manusia, kepada dunia. Hati hendak menakan dunia tu, hendakkan kaya, nakkan kenderaan, nakkan duit, nakkan mah, nakkan pakaian yang elok-elok. Ingin benar. Tapi dia lawan. Itu paling rendah, ya. Paling rendah. Dia tahu hati ni memang cenderung pada dunia, nak benda aja. Tapi dia lawan. Kerana dia tahu bahawa zuhud itu diperintah oleh Allah Ta'ala. Zuhud itu lebih baik daripada dunia ni. Maka dia lawan. Itu peringkat yang paling rendah, ya. Iaitu ya, sungguh-sungguh dia. Tapi sungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Pangkat ini bukan zuhud, tetapi permulaan bagi zuhud, bagi nak belajar zuhud. Dia sebenarnya benar, tapi tolak dia, tahan. Lalu tak ada apa? Tak ada kemaruk dengan dunia, tak ada kemaruk dengan kemewahan, tidak ada kemaruk dengan kehebatan dunia ni. Dia nak bukan tak nak. Tapi dia lawan. Dapat pahala jihad tau. Jihad lawan hawa nafsu tau. Itu paling rendah. Belum zuhud lagi, baru permulaan zuhud. Itu rendahnya. Kita kalau ada orang itu pun alhamdulillah lah. Ada orang tu. Atau tengok dunia tu leli aja hendak aja. Tak boleh tengok dunia, tak boleh tengok orang kaya, dia pun teringin nak kaya macam dia juga. Tak boleh tengok orang berkenderaan hebat-hebat, dia pun nak berkenderaan macam dia juga. Itu bukan melawan tu, tak lawan. Dia nak itu dia termasuk dalam orang yang tamak dunia tu, hubud dunia lagi tu, ya. Ini kalau dia lawan, itulah permulaan zuhud. Mula-mula. Pangkat kedua. Pangkat yang kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia. Memang dia tak nak dunia. Liar hati daripada dunia. Dia tahu dunia ni tak ada apa kaedahnya. Dan dia tak sonok dengan dunia. Dapat dunia dia ketik tengoknya. Itu liar hati daripada dunia. Ya? Tak ada kejar-kejar dunia pun. Dan tiada cenderung ia kepadanya. Tak cenderung pada dunia. Benci dia kepada dunia. Dia tahu dunia ni mal'un, dikeji, dia dilaknat. Dia tahu dunia ni dia dilaknat, dia tak nak dilaknat. Maka dia tak gemar dengan dunia. Getik nak mendapat kekayaan. Getik nak mendapat harta. Getik nak dapat pangkat dan sebagainya. Dia hatinya liar pada dunia. Dan tiada cenderung ia padanya kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpunkan akan dunia dan akhirat. Sekali tak boleh. Nak himpun dunia dan akhirat sekali tak boleh. Kalau dunia aja. Tinggal akhirat. Siapa pengaruh siapa kemarukkan dunia,
dia akan tinggal akhirat. Siapa yang mengaruk ke akhirat, dia akan tinggalkan dunia. Jadi kalau dia tidak ke akhirat, dunia akan tinggal. Nah, kalau dia tidak ke dunia, tinggal akhirat. Nah, dia tak nak apa itu. Dua-dua tak mau jadi. Dunia akhirat tak ada mau jadi. Cuma boleh kita kendalikan dunia tu sebagai tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Itu boleh. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia itu tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Apa saja kita buat di dunia ni, kita hendak buat apa hasilnya kita hendak dapat di akhirat. Jadi bercucuk tanam tu artinya beribadat. Kita semayang tadi maghrib tadi. Apa dapat? Bukan sekali semayang dapat 10 ringgit. Kopang tu tak nak bagi. Ada 2 kopang juga yang tadi. Bagi pada tu beda ya. 3 kopang pun ada 3 kopang. Dia masuk dalam tabung. Nah, itu aja dapat. Itu pun dia bagi untuk saya yang jumpa dengan bos tu ya. Jadi tak dapat apa-apa. Tapi kita tahu bahawa kalau kita semayang ikut perintah Allah, Allah akan sediakan pahala untuk kita ya. Siapa semayang subuh berjemaah, Allah akan beri pahala dia seolah-olah beribadah sepanjang malam. Nak ke tak nak. Itu yang dia kerja tu. Dia tak kerja dunia. Dia tahu ilmu tu nak ada. Siapa semayang isyak berjemaah, lepas ini kan, dia seolah-olah beribadah separuh malam. Walaupun tak ada bangkit-bangkit malam ni, separuh malam, seolah-olah dapatnya ya. Ibadah. Jadi kalau tiap-tiap hari kita berjemaah, subuh berjemaah, isyak berjemaah, tiap-tiap hari dapat pahala 1,5 malam. 1,5 malam. Kalau umur tu 81 tahun macam saya ni, kira kalau ada tiap malam lah. Semalam dapat 1,5 malam. Itu dapat berapa dapat? Contohnya lebih daripada umur saya ni, lagilah. Banyak dapat pahala. Dia tahu ilmu itu nak ada. Bila ada ilmu itu tak ada dah dia kemarukkan dunia. Dia tahu dunia ni menipu daya aja. Dia baca Quran. Dan Quran ada sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Itu dunia ni. Betul Nabi yang kata, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala, nescaya orang kafir tu takkan dapat minum air walaupun seteguk pun tak dapat. Ini orang kafir dapat tak minum? Tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir dapat tak minum? Seteguk ke banyak? Oh, banyak. Macam-macam minum ya. Kerana apa? Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ambil je, ambil kata Allah ya. Tak ada nilai. Macam kita ni lah. Ya, macam kita orang Melayu ni. Kalau yang tak ada nilai tu, adakah kita marah? Contohnya keliling rumah kita tu lalang penuh. Datang India, bawa sabit, potong lalang, bubulan gunungnya, dia bawa balik. Adakah kita kejar dengan parang? Ada orang kejar dengan parang kalau India ngambil belalang keliling rumah kita. Ada tak? Apa kita khabar dia? Apa kita khabar dia? Mari datang, besok datang lagi ya. Datang ya, cuci sampai habis ya. Tak kita marah pun. Kerana apa? Kerana lalang tak ada harga. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau lalang ada harga, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia ini. Ini tak ada harga, ambil. Macam tu lah. Dunia ni patut macam tu kejadian, macam lalang tu. Kata Nabi apa itu? Kata orang kafir tu, dia semua boleh. Makan apa nak makan. Harta nak macam mana berharta. Boleh, tak ada masalah ya. Itu orang kafir. Sebab yang paling kaya dalam dunia ni bukan orang Islam, orang kafir ya. Orang paling kaya dalam dunia ni semua orang bukan Islam dah kata. Yang dari Bill Gates. Bill Gates tu paling kaya tu ya. Siapa lagi? Roosevelt. Lagi sabar. Saya pun tak tahu nama-nama ya. Banyak orang kaya. Sultan Brunei itu yang kaya dalam dunia. Tapi itu orang Islam tu. Alright. Itu dia dunia ya. Jadi dunia ni menipu daya aja. Sebab itu siapa kejar dunia tinggal akhirat, dia akan tertipu ya. Mesti tertipunya. Kalau dua-dua tak apa. Ya, dunia pun dah, akhirat pun dah. Di dunia ni dia kaya-kaya.
Lagi apa? Dimuliakan, pangkat besar. Itu kita dah itu lah tu. Dapat ilmu yang banyak, ilmu yang beri manfaat, kesihatan yang baik, jiwa yang tenang. Itu kita dapat. Itu yang kita minta Allah tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah. Lagi? Wa qina azabannar. Tindak dunia ni. Dunia ni tak. Tapi bukan harta. Bukan pangkat. Bukan duit. Bukan meh. Kita hendak dunia ni kesihatan yang baik, ilmu yang memberi manfaat, jiwa yang tenang, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh-soleh belaka. Itu yang kita hendak dunia ni. Di akhirat apa nak? Kebaikan di akhirat nak apa? Mati dalam keadaan beriman, lepas daripada seksa kubur, bangkit besok je sempurna kejadian. Ada kenderaan dari kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ada naungan arah. Itu yang tidak tu kebaikan di akhirat. Dunia pun tak, akhirat pun tak. Dunia ni sesuatu yang tidak ada faedah bagi akhirat. Itu namanya dunia. Yang tak ada pengguna untuk akhirat. Yang kedua tadi. Liau hatinya kepada dunia. Dan tiada cenderung ia padanya. Kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpunkan dunia dan akhirat. Sekali tak maunya. Menghimpunkan dunia akhirat tak maunya. Kalau kita kemarupkan dunia, tinggal akhirat. Kalau kita kemarupkan akhirat, tinggal dunia. Macam tuan-tuan ngaji malam ni, nak ke akhirat lah tu. Tinggal dunia. Yang menyaga tinggal niagaannya, yang berkebun tinggal kebunnya dan sebagainya. Tinggal dunia. Kerana hendak ke akhirat, hendak ke pahala akhirat. Kerana orang mengaji, dia seolah-olah dapat pahala berjuang di jalan Allah. Dia dengar hadis Nabi kata, Man kharaja min baiti fi talabil ilmi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Itu dia nak itu tu. Jadi tinggal akhirat. Tinggal kotak bingung di rumah tu. Datang ke masjid, mana ada kotak bingung? Ada? Tak ada? Di rumah ada tak kotak bingung? Siapa tak ada kotak bingung di rumah tu angkat tangan. Saya nak tengok mana orang tak ada. Situ lah macam-macam ada hiburannya. Ada musang berjanggut lah. Ada pendekar bujang lapuk lah. Ada Three Stooges lah. Ada apa lagi? Dan sebagainya. Macam-macam ada. Tinggal tu. Kan itu semua dunia. Dunia tak ada apa faedahnya. Dia nak ke akhirat. Jadi bila kita pentingkan akhirat, tinggal dunia. Bila kita pentingkan dunia, tinggal akhirat. Dia tak sekali. Payah ya. Dia tahu. Meninggalkan dunia. Murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Senang dia. Kerana mengetahui ia bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itu dalam surah Al-Duha. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu akhirat, lebih kekal. Dunia ni sementara aja. Dia tahu yang tu. Jadi dia tak kejar dunia ni, dia kejar akhirat. Lebih baik daripada dunia. Seperti murah hati. Murah hati itu pemurah. Mata yang indah. Mata yang indah. Dia bayar je, tak apa ya. Dengan RM1. Permata yang indah tu bayar RM1. Siapa tak nak? Contoh itu dah. Bukan betul-betul ni harga permata yang indah RM1. Ini dia harga RM1. Nak ke tak nak? Begitulah akhirat. Mudah aja. Kita buat sikit, Allah balas banyak. Buat sikit aja. Puasa aja. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Fa innahu li, puasa itu aku punya. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang menentukan berapa ganjaran yang aku nak bagi. Itu kalau puasa sunat. Puasa wajib je lah. Ini puasa sunat.
Jadi ganjaran-ganjaran yang tak terhingga banyaknya. Kerana dia tidak ke akhirat. Ya? Bukan tidak ke dunia. Nah, dunia ni menipu daya aja. Sementara pun. Akhirat yang kekal. Ya. Itu dia ya. Dia tahu, ilmu itu nak ada. Seperti murah hati mereka membeli akan permata yang indah dengan RM1. Sekalipun kasih ia akan uang RM1 tu. Kasih dia sayang RM1 tu. Tapi nak beli permata. Lagi mahal harganya. Dan itu zuhud yang lebih rendah. Zuhud yang ini rendah lagi. Ya. Pangkat yang kedua tadi. Yang ketiga. Pangkat yang ketiga. Bahawa tiada cenderung ia. Tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar hatinya padanya. Dunia ni pada dia tak ada apa-apa. Sama je nilainya. Sama ada dunia atau akhirat. Pada dia bukan dia cenderung pada dunia, tidak pula dia liar hati pada dunia. Dapat ada dapat, tidak. Itu yang paling tinggi lah. Yang ngajarnya senang, nak merasa bukan senang. Ya, meh dengan tai sama aja nilai di sisi dia. Faham ni? Meh dengan tai. Sama aja nilainya di sisi dia. Ada orang kata, yang ini tai, yang ini meh. Dia tak ada cenderung pada tai itu, tak ada benci dengan tai itu, tak ada pula cenderung pada meh. Sama aja dia. Kaya dan miskin, sama aja pada dia. Pangkat dan tak ada pangkat, sama aja pada dia. Ngajarnya senang, ngatur dengan bibir atas bibir bawah. Nak merasa pun senang tu. Saya ngajar senang, tapi nak merasakan kan? Senang ke nak tak tertarik dengan benda-benda berharga. Ada orang tak tertarik dengan meh. Ada orang tak tertarik dengan duit. Ada orang tak tertarik dengan pangkat. Ada orang tak tertarik dengan kedudukan. So buat lah. Cakap boleh lah. Tapi yang sebenarnya tak boleh ya. Itu pangkat yang ketiga ya. Sama je nilainya. Dunia dan akhirat. Ya. Itu paling bagus itu ya. Itu pangkat yang ketiga tadi. Mana dia? Dia hilang. Pangkat yang ketiga tadi ya. Pangkat yang ketiga bahawa tiada cenderung hatinya pada dunia dan tiada liar daripadanya. Cenderung tidak, liar tidak. Kasih sangat tidak, benci tidak. Bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisinya. Sama aja. Ada dunia pun dia seronok, tak ada dunia pun dia senyum. Ya? Sopa aja. Makan sate pun dia seronok. Ya? Makan sate pun dia seronok. Makan apa lagi? Makan benda yang murah harga pun dia seronok juga. Dia dapat miskin pun dia seronok, kaya pun dia seronok. Dia tak ada apa beza antara dunia dan akhirat. Bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisinya. Merasa kata bukan senang tu. Ngabur senang nyebutnya. Tapi nak merasakan bukan payah, bukan senang payah lah. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air. Harta benda tu macam air je. Dan perbendaharaan Allah Ta'ala seperti laut. Dia tahu perbendaharaan Allah Ta'ala itu macam laut. Laut mana ada terhingga banyaknya. Maka tiada berpaling ia. Tiada berpaling bahawa kepadanya kerana gemar atau kerana liar. Tak ada berpaling. Dia tak ada berpaling pada dunia, tak ada berpaling pada akhirat. Dia dua-dua sama aja dia. Dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna. Dia lebih baik yang ketiga ni ya. Itu saya kata tadi, ngajar ni senang. Nak merasakan payah. Dunia dan akhirat ni sama aja dia. Yang lebih sempurna dan lebih tinggi daripada yang kedua. Daripada yang kedua atau yang pertama tadi. Kerana yang benci akan sesuatu, berbimbang ia dengan dia. Kalau benci dia bimbang, cepat datang. Kalau dia hendak pun, bimbang juga. Hendak dapat je, cari usaha-usaha nak dapat je dia. Benci pun dia bimbang, seronok pun dia bimbang juga. Berbimbang ia dengan dia. Semacam dengan yang kasih akan dia. Kerana ini, tatkala mencela akan dunia oleh beberapa lelaki pada sisi Rabiul Adawiyah, wali-wali wanita ya.
di sisi Rabi'atul Adawiyah. Berkata ia bagi mereka itu, jika tiada cemarnya hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Kalau hati kamu tu betul-betul suci, kamu tidak akan mencela dunia. Kamu tidak akan mencela dunia atau tidak akan mencela akhirat. Dua-dua sobol lagi ya. Ya. Kemudian ada cerita lain, cerita Siti Aisyah. Kita habiskan cerita Siti Aisyah dulu ya. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha beratus-ribu dirham, duit beratus-ribu ringgit. Dirham tu duit perak tak? Duit perak. Beratus-ribu. Maka tiada liar ia daripadanya. Dapat duit tu habis, disuruhnya jariah ni bagi pada masyarakat. Tapi membahagi-bahagikan dia semuanya pada hari itu. Semua bagi habis duit tu. Beratus-ribu. Kita tu sama beratus-ribu. RM10 payah nak apa? Nak sedekah. Ini beratus-ribu habis memang baginya. Satu kupang tak tinggal. Ya. Habis baginya. Itu Aisyah, isteri Rasulullah ya. Membagi-bagi ia akan dia semuanya pada hari itu. Tiada ada tinggal sisinya sesuatu. Apa tak tinggal. Maka berkata khadamnya ataupun jariah dia. Jariah itu khadamnya, hambanya. Jikalau engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang untuk berbuka puasa, engkau atasnya, kenapa kamu tak belikan daging untuk kamu buka puasa? Dia nak buka puasa apa? Tak ada. Dia hari itu apa sunat? Tengok apa? Tak ada. Tadi ada duit banyak kata-kata ribu. Kenapa kamu tak beli 1 dirham untuk buka puasa? Apa jawab Aisyah? Maka menjawab ia, jika engkau peringatkan akan aku tadi, kau peringatkan akan aku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Kalau kamu kabur dah aku tadi, aku belilah. Nanti kamu tak kabur. Habis duit aku tu. Dah habis kamu kabur ya. Udah apa tak ada nak buka puasa. Maka ini pangkat terkaya yang paling baik, yang paling bagus. Dan ia lebih sempurna daripada pangkat zuhud itu. Okey. Nanti akan datang kita baca. Ketahui oleh bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Ada 3 sebab mengapa ni kita nak zuhud ya. Alright. Untuk malam ni cukup sekat itu. Nanti kita akan sambung lagi pada bulan depan ya. Kalau tak padam. Kalau padam, carilah ustaz lain, ramai ustaz lain ya. Sambung kita ni ya. Yang penting kan. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Oh, pandai kamu tengok mana ya? Sehingga saya yang pandai. Apa yang ada yang pandai sini? Has anybody got any problem? No problem juga. Itu lagi ya. Banggalah saya. Nampak bangga? Nampak bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belakang. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Zahir. Ya, paling 12 Kelantan. Tak ada ya? Kalau tak ada, sekian dahulu ya. Akan datang kita akan sambung lagi ya. Mengapa kita patut zuhud ni? Kita baca insya-Allah ya. Sekian, ampun maaf, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi